Kejadian gempa bumi di Maghribi dan banjir di Libya mengejutkan satu dunia. Pada 8 September lalu, Maghribi dilanda gempa bumi berukuran 6.8 magnitude yang meragut 2,900 individu, mencederakan sekurang-kurangnya 5,500 orang dan ribuan individu masih hilang. Manakala ribut Daniel yang melanda di Libya pada 10 September lalu menyebabkan keadaan cuaca buruk, hujan lebat secara tiba-tiba dan banjir besar sehingga meragut lebih 3,800 nyawa, 30,000 orang kehilangan tempat tinggal dan lebih 10,000 dilaporkan hilang. Bencana itu telah memusnahkan 2 empangan di kawasan pedalaman dan menyebabkan fenomena seperti tsunami selepas ribut melanda sekitar Derna, bandar pelabuhan di timur Libya. Siasatan mendapati 2 empangan di hulu Dernadat sudah retak sejak 1998. Kedua-dua empangan itu dibina pada 1970-an, bukan untuk mengumpul air tetapi bagi melindungi daripada banjir. Ribut itu turut menenggelamkan sebahagian daripada timur laut Libya, menyebabkan kerosakan besar, memusnahkan rumah, mengganggu rangkaian jalan raya dan memutuskan talian komunikasi. Manakala di Maghribi, lebih 50,000 infrastruktur rumah di pergunungan tinggi Atlas turut terjejas. Lebih 120 bilion dirham diperlukan bagi membina semula kawasan yang musnah akibat gempa bumi lalu. Dana itu juga akan digunakan untuk membantu lebih 4.2 juta penduduk di wilayah yang paling terjejas seperti menempatkan semula penduduk, membina kembali rumah dan memulihkan infrastruktur dalam tempoh 5 tahun. Itulah dia suasana di Maghribi dan juga di Libya selang 2 hari saja, 8 September dan 10 September. Di Maghribi, gempa bumi yang paling dahsyat sejak 60 tahun ya Hazrina. Dan juga di Libya, kerosakan 2 empangan yang telah hancur sama sekali dan apa yang kita lihat sangat menyayat hati. Sebab itulah 2 entiti dari Malaysia bergabung tenaga, mengimbling tenaga untuk menghulurkan bantuan Mercy Malaysia dan juga Media Prima Berhad. Baik, untuk itu kita di studio bersama dengan Cik Ahmad Faizal Mohamad, Pengarah Eksekutif Mercy Malaysia, juga Cik Muhammad Faris Effendi Mat Salim, Pengurus Jabatan Komunikasi Korporat Kumpulan Media Prima Berhad. Selamat datang kedua-duanya. Terima kasih bersama kami di MSI. Juga secara dalam talian, kita bersama dengan Cik Nur Azam Abu Samah, Ketua Misi Bantuan Kemanusiaan Gempa Bumi Maghribi yang ketika ini berlokasi di Marrakesh. Assalamualaikum. Apa khabar Cik Azam? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kerana tugas untuk kita. Saya di Fahman pukul 3 pagi ya di Marrakesh ya. Betul. Okey, kita lihat seketika. Sementara itu kita bersama dengan Encik Ahmad Faizal, iaitu merupakan pengarah eksekutif yang kembali bertugas. Dan bila kembali bertugas pula, macam-macam yang berlaku di dunia ini ya. Mungkin boleh kongsikanlah antara melihatkan kepada inisiatif kerjasama antara Media Prima Berhad dan juga Mercy Malaysia sendiri untuk membantu rakyat Maghribi dan Libya. Silakan. Okey, saya sangat-sangat berterima kasih daripada pihak Mercy Malaysia kerana Media Prima telah ke depan untuk cuba membantu kami untuk menjalankan tugas-tugas untuk insya-Allah untuk mengumpulkan lebih-lebih dana supaya kami dapat menjalankan tugas-tugas untuk membantu rakyat-rakyat Maghribi dan juga Libya dalam menangani apa yang mereka telah lalui lah. Kan. Jadi Mercy Malaysia ni kita telah ditubuhkan selama almost 25 tahun. Kan. Kami ialah sebuah pertubuhan bukan kerajaan dan bukan bermotifkan keuntungan. Kan. Jadi kami banyak membantu daripada segi memberikan servis kesihatan, pembinaan semula struktur-struktur yang mungkin telah musnah ataupun mungkin yang tidak stabil lagi, dan juga mengajar orang untuk bersedia menghadapi bencana-bencana yang akan datanglah. Jadi apa yang kita tahu, saya pun baru masuk balik sebenarnya di Mercy Malaysia ni awal tahun ini, dan sejak saya masuk ni macam-macam bencana pula jadi.
di dunia pada tahun ini kan. Awal tahun ini bulan Februari kita telah dikejutkan dengan satu bencana gempa bumi di Turki dan Syria. Sekarang ni awal bulan 9 kita dikejutkan lagi sekali oleh dua bencana yang besar. Kan, satu di Maghribi yang dilanda gempa bumi, dan yang seperti yang disebutkan tadi sebelum ni tak pernah terjadi. Dah lama tak jadilah kan, dan kita tak expect jadi tapi terjadi kan. Dan lagi satu yang bencana di Libya kan, disebabkan Storm Daniel dan disebabkan hujan, angin kuat dan sebagainya. Ialah satu menyebabkan dam tu pecah kan. Jadi kedua-dua tempat ni ramai kematian kan. Seperti di Maghribi tu saya rasa lebih kurang 3,000 orang atau lebih telah kehilangan nyawa. Di Libya tu disebabkan banjir, empangan pecah tu, saya rasa lebih 11,000 orang telah kehilangan nyawa, dan itu tak kira lagi yang orang-orang Masih hilang ya. masih hilang satu yang tak dijumpai kan. Yang seperti kita tahu di Libya tu mungkin peralatan dia tak cukup, dan sebab itu yang susah nak cari orang kan, yang hilang. Dan lagi satu infrastruktur kan, mungkin dah rosak dan mungkin menyebabkan lebih kesusahan kepada orang-orang di sana kan. Jadi mesti Malaysia ni bila terjadi sesuatu bencana seperti ini yang yang besar, kita akan secepat mungkin hantar satu tim untuk meninjau, untuk melihat apa yang perlu dilakukan immediately dan juga untuk masa depan lah. Jadi apa yang kita tahu sekarang, ada satu pasukan yang telah pun berada di Marrakesh. Jadi sebelum kita bersama dengan Encik Muhammad Faris, apa kata kita bersama dengan Encik Nur Azam Abu Samah yang sedang berbicara langsung dari Marrakesh, Maghribi. Assalamualaikum Encik Nur Azam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kita nak tahu juga apakah persiapan terakhir yang sedang dilakukan di sana, dan apakah keperluan utama buat penduduk-penduduk yang terkesan dengan gempa bumi ini. Silakan. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, saya rasa hari ini merupakan hari yang ke-10 lah kami berada di bumi Marrakesh ni. Daripada tinjauan kami dan juga observasi yang kami buat di lapangan, dengan kerjasama ada lebih kurang 4 NGO besar di sini untuk melakukan program-program khusus untuk fasa kecemasan. Kami telah dapat mengenal pasti beberapa keperluan. Yang paling utama buat masa sekarang ni adalah melihat keperluan fasa pemulihan awal, di mana masyarakat kebanyakannya sudah sampai sudah mempunyai tempat tinggal dan juga keperluan asas, dan ini juga saya rasa adalah daripada usaha yang dilakukan oleh kerajaan Maghribi sendiri. Saya rasa sangat baik usaha daripada kerajaan, termasuklah masyarakat tempatan, di mana masyarakat tempatan di sini, NGO-NGO tempatan telah berusaha sedaya upaya untuk membantu mempersiapkan semua keperluan yang berkaitan dengan tempat tinggal sementara, keperluan makanan, keperluan bekalan, keperluan bukan makanan seperti tempat tidur, alat tempat tinggal, alat tempat tidur, tikar, mungkin juga berkaitan dengan peralatan-peralatan dapur, dan semua perkara ni saya rasa sudah disediakan dengan baik. Dan terdapat kelumpungan-kelumpungan yang mungkin secara dasarnya adalah disebabkan gempa bumi adalah keperluan bekalan air bersih, di mana banyak patahan-patahan pipe dalam tanah, kanal yang mengalirkan air daripada gunung. Kebanyakan kawasan ini sebagaimana kita tahu terletak di pergunungan Atlas, di mana titik lokasi pusat gempanya telah mengakibatkan lebih kurang 50 km radius kampung yang dianggarkan sebanyak 4,700 kampung yang terdampak. Dan keadaan jadi lebih sulit apabila duduk di kawasan pergunungan ni. Altitude dia lebih kurang macam 2,600, 2,400. Kami yang sekarang ni berada di Bandar Marrakesh di kedudukan 300 per meter daripada aras laut. Tapi apa yang kita boleh sampaikan, kemungkinan besar
apabila musim sejuk datang nanti akan ada beberapa perubahan keperluan. Dan ini kami rasa sangat pentinglah untuk dilihat dan dinilai semula, kerana perbezaan antara fasa kecemasan dan fasa pemulihan awal ni memang boleh kita rasakan keperluan sementara ni cukup, kan kami datang, kami sampai ke tempat di titik lokasi, baik yang duduk di bandar maupun duduk di kampung-kampung ni, mereka sangat terima kasih dan juga sangat jujur. Apabila mereka cukup dengan bekalan asas, mereka akan beritahu tak ada keperluan lagi. Tapi kami melihat kelumpungan seperti ada daripada 10 desa yang kami datangi, ada satu desa sahaja yang mohon bekalan hygiene kit dan juga bekalan makanan. Dan ada kalau untuk bekalan makanan penutrisi seperti makanan segar, sayur, daging dan sebagainya, itu juga mereka akan minta sekiranya mereka tak ada. Kalau mereka dah ada di sini, dia tidak macam di tempat lain. Baik. Apa yang dibagi semua dia ambil. Di sini apa yang cukup mereka akan beritahu dah. Baiklah, memang laporan yang sangat komprehensif daripada Encik Nur Azam. Terima kasih di atas amanah yang dijalankan dan semula semangat kembali ke tanah air. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Baik, kita nak lihat juga daripada segi kerjasama yang dijalinkan antara Media Prima Berhad dan juga Mercy Malaysia. Bagaimana Cik Faris sendiri melihat dari segi kolaborasi bantuan ini? Baik, kalau kita tengok laporan di media, kesan bencana di Maghribi dan Libya ni amat besarlah. Dan kalau kita tengok jumlah bangsa yang terkorban dan bantuan segera yang diperlukan amatlah tinggi. Media Prima amat bersimpati kepada bangsa tersebut. Kita kerjasama yang dijalinkan dengan Mercy Malaysia bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi membolehkan Mercy untuk melaksanakan misi-misi di negara tersebut. Jadi Media Prima akan menggunakan platform media kami untuk mewar-warkan serta menggalakkan sumbangan kepada tabung itu. Okey. Bagaimana mungkin kerjasama dari segi penonton-penonton yang boleh turut serta memberi sumbangan ini? Cik Faizal. Seperti yang diterangkan oleh Encik Nur Azam tadi daripada Marrakesh tu, banyak keperluan yang perlu disalurkan kepada orang-orang yang terkesan, bukan saja di fasa emergency ini, tapi keperluan itu akan berterusan. Kan, dan macam Encik Nur Azam tadi terangkan, nanti tak lama lagi dah masuk musim sejuk dan keperluan tu akan berubah di Marrakesh dan also di Libya. Jadi kami menyarankan macam mana penonton-penonton dan rakyat Malaysia dapat bantu ialah daripada segi creating awareness, kan, menyampaikan maklumat seperti apa yang kita saksikan, dan juga untuk dana lah, kan? Dana. Jadi kita ada QR code yang kita boleh scan untuk kita menyalurkan dana secara terus. Terima kasih diucapkan kepada pihak Mercy Malaysia dan juga Media Prima menggambling tenaga untuk menubuhkan tabung ini. Kepada Encik Ahmad Faizal Mohamad, Pengarah Eksekutif Mercy Malaysia. Terima kasih kepada Encik Muhammad Faris Effendi, Pengurus Jabatan Komunikasi Korporat Kumpulan Media Prima Berhad. Teruskan usaha anda dan kepada anda di luar sana, hulurkanlah apa yang boleh untuk mereka yang kurang bernasib baik di Maghribi dan Libya. Kesian kita tengok dia tadi, ya. Betul. Dan kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama kami di Amin Syahis selepas ini. Berita baik untuk usahawan.